Ramai mana tuan-tuan krisis COVID ni dengan akidah ni berjalan sekali. Ceritalah apa pun varian yang datang, Delta ke Beta apa semua ni tuan-tuan, yang paling berbahaya adalah varian syirik. Berapa ramai orang dia meletakkan kebergantungan kepada makhluk bukan kepada Allah. Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sebelum saya mulakan pengajian kita pada malam ni, saya nak minta kepada tuan-tuan untuk sama-sama mungkin boleh berkongsi bagaimana kualiti audio dan video kita, okey ataupun tidak. Tuan-tuan boleh komen tuan-tuan daripada mana dan bagaimana kita punya audio dan video kita. Tuan-tuan mungkin tuan-tuan boleh komen tentang kualiti, sebab saya nak pastikan sebelum kita mula ni tak ada masalah audio kita kalau boleh tuan-tuan. Khairul Mali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Taqiyuddin, audio okey, video pun okey jelah, alhamdulillah. Najwa Bakar semua okey Ustaz, audio, video okey, alhamdulillah. Dan tuan-tuan yang mana yang baru masuk ke dalam live kita ni, mohon untuk sama-sama tuan-tuan boleh like dan share kita punya live pada malam ini. Like dan share kita punya live malam ni. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama insya-Allah. Alhamdulillah, boleh pun okey, alhamdulillah. Mudah-mudahan live kita pada malam ni okey je tuan-tuannya, sebab takut. Pertama sekali, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Syukur banyak-banyak kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan masa dan waktu kepada saya dan tuan-tuan untuk sama-sama kita bertemu, untuk sama-sama kita bersua di dalam live kita pada malam ini tuan-tuan. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur online Majlis Ilmu dan Al-Kahfi Production di atas jemputan kepada saya pada malam ini untuk bersama-sama mengisi kekosongan program kita, walaupun dalam keadaan kita ber-PKP ni tuan-tuan, tetapi kita tidak mau ia dijadikan alasan kita tidak menghadirkan diri kita di dalam majlis ilmu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sedikit perkongsian saya pada malam ini, sedikit pengisian dan perkongsian kita pada malam ini, mudah-mudahan ada manfaat. Khusus yang paling besar adalah untuk diri saya dan diri kita bersama. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di dalam majlis pada malam ini akan menjadi asbab kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik, menjadi hamba Allah taala yang lebih bertakwa, yang lebih bersemangat melakukan ibadah dan ketaatan kepadanya insya-Allah.
Malam ni kita nak hurai satu tajuk tuan-tuan, iaitu damai yang hilang. Tajuk yang diberi, yang dipilih untuk perkongsian saya pada malam ini iaitu damai yang hilang. InsyaAllah lebih kurang dalam 1 jam kita bersama pada malam ni tuan-tuan. Kita nak kupas tajuk ni. Dan mungkin jika tuan-tuan ada sebarang persoalan yang ingin dilontarkan ataupun diajukan kepada saya, kita akan cuba membahas ataupun kita akan cuba menjawab sekadar yang mana yang kita tahu di hujung kita punya live pada nanti, insya-Allah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan mana baru masuk, selamat malam, selamat datang. Saya ucapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis kita pada malam ini. Mudah-mudahan kehadiran kita dibalas dengan ganjaran pahala. Mudah-mudahan kehadiran kita juga akan dibalas dengan keampunan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya minta yang mana yang masuk untuk tekan button like, untuk tekan button share. Like dan share di dalam Facebook kita, dalam Facebook group kita. Mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini mendapat liputan, perkongsian kita pada malam ini mendapat manfaat dan ramai yang boleh mengikuti live kita pada malam ini, insya-Allah. Encik typing, Assalamualaikum Ustaz Usam, moga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Heri Huzairi, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan doa saya untuk tuan-tuan dan doa saya untuk diri saya juga, kita semua diberkati oleh Allah, dirahmati oleh Allah, diberikan kesempurnaan kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Zawiyah, Assalamualaikum Ustaz Usan untuk berdending. Permatang Pauh, Permatang Pauh punyalah, alhamdulillah. Mudah-mudahan tuan-tuan semua yang masuk ni, mudah-mudahan suara saya jelas, audio saya jelas. Warung Kudap-Kudap, salam Ustaz. Waalaikumsalam. Zul, Encik, Assalamualaikum Ustaz dan semua sahabat kuliah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik tuan-tuan, lagi saya baca tuan-tuan punya komen lagi. Baik. Assalamualaikum Ustaz, Menteri Pertahanan Malaysia. Nah, jadi saya baca lagi tuan-tuan. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang damai yang hilang ini tuan-tuan, satu tajuk kalau kita nak kupas cukup besar. Suatu tajuk yang kalau kita nak kupas tak cukup dalam masa yang sejam. Malam ni kita nak berjumpa lebih kurang dalam 1 jam. Kalau kita nak kupas betul-betul tajuk ni tuan-tuan, iaitu damai yang hilang, saya rasa tak cukup 1 jam. Tetapi malam ni kita nak ambil sedikit perkongsian. Kita nak ambil sedikit point yang mungkin kita isi masa kita dalam 1 jam ni tuan-tuan, tentang damai yang hilang. Bila bicara tentang damai yang hilang ni tuan-tuan, hari ni kalau kita tengok tuan-tuan, macam-macam Allah Ta'ala dah tarik kedamaian dalam diri kita. Tuan-tuan bayang berpuluh tahun, saya dah 31 tahun tuan-tuan, 31 tahun. Selama 29 tahun kita hidup ni tak ada masalah apa. Dalam selama 29 tahun saya hidup umur saya. Tetapi bila masuk umur 30, bila masuk umur 31, 2 tahun ni Allah Ta'ala cabut kedamaian. Tidak ada kebebasan, tidak ada kedamaian nak pergi ke mana tuan-tuan. Kita dilanda dengan pandemik COVID-19 ini. Yang entah bila nak menjadi endemik tuan-tuan. Dulu dikatakan hujung bulan 10 kita akan adakan ataupun dah tukar daripada pandemik kepada endemik. Kemarin ke hari ni saya baca pula Menteri Kesihatan kita pula kata tengok dulu macam mana. Sebab tak berani nak putus lagi. Kalau kes melonjak lagi tinggi tuan-tuan, kita tak boleh pergi ke fasa endemik. Maknanya kita duduk dalam keadaan pandemik ni lagi tuan-tuan. 29 tahun Allah Ta'ala berikan kepada saya hidup ni. Hang nak pergi mana silakan. Hang nak buat apa silakan. Hang nak makan di mana silakan. Hang nak membeli belah di mana silakan. Hang nak bercuti di mana silakan. 2 tahun Allah Ta'ala tarik. Nikmat kedamaian. 2 tahun Allah Ta'ala tarik nikmat kebebasan. Hari ini tuan-tuan, walaupun boleh bercuti ke Langkawi tapi tak macam dulu. Nak pergi ke Langkawi hari ni bersesak orang pergi ke Langkawi tuan-tuan. Dah macam kita ni baru keluar daripada kandang, seumpamanya macam tu.
Seumpamanya macam tu tuan-tuan, dah terperuk di rumah ni lama mana, tiba-tiba kerajaan bagi peluang, nah, hampa nak pergi mana, silakan. Bila keluar ni tuan-tuan, pergi tengok mereka punya Umun Langkawi ni tuan-tuan. Saya tanya kawan saya di Langkawi macam mana di Pantai Cenang, dia kata, Ustaz, subhanallah Ustaz, ramai orang. Ada pula daripada syarikat penerbangan yang buat keluar satu kenyataan, dah booking seat nak terbang ni tuan-tuan, dah 200,000. Punya kita nak pergi berjalan. Ada orang walaupun berani boleh keluar, tapi dia tak berani keluar. Sebab apa dia? Damai sudah hilang. Damai sudah hilang tuan-tuan. Dah 2 tahun kita Allah Ta'ala cabut nikmat nak berbanja dengan ibu bapa yang berada di kampung. Kita yang berada di perantauan. Ibu bapa yang berada di kampung. Dah 2 tahun kita tak dibenarkan untuk balik tuan-tuan. Tak benar untuk rentah negeri. Tak benar nak balik kampung. Damai yang hilang. Allah Ta'ala cabut. Walaupun kita ni Allah Ta'ala tak uji besar mana, Allah Ta'ala cabut. Dah 2 tahun Ustaz, saya dah tak ada pendapatan macam dulu Ustaz. Bisnes saya drop. Saya pula dibuang kerja Ustaz. Damai dah hilang. Damai dah hilang tuan-tuan. Jadi malam ni kita nak tengok damai yang macam mana tuan-tuan. Ada orang kita tengok Allah Ta'ala beri kepada dia ni harta benda, tetapi Allah Ta'ala tidak berikan kepada dia kedamaian. Ada orang Allah Ta'ala lungguk kepada dia kebahagiaan keluarga. Anaknya soleh, ada isterinya solehah. Subhanallah. Anak tak pernah meninggikan suara. Isteri ni pula tiap-tiap hari ni duk tanya, abang tak mau menikah dua ke abang? Kalau nak menikah bagi tahu saya nak sign. Punya solehah tuan-tuan. Punya solehah. Hari-hari tanya lelaki dia, nak menikah dua dah abang? Abang tak mau. Kalau abang nak menikah dua bagi tahu saya akan sign. Subhanallah. Tuan-tuan, tapi Allah Ta'ala cabut damai dia di mana tuan-tuan? Dia pula tak senang. Kata benda ni tak banyak macam orang. Adanya macam ni. Jadi malam ni atas tajuk tu lah kita nak cuba hurai tuan-tuan. Kita cuba nak kupas tajuk malam ni tentang damai yang hilang. Suatu ketika Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, kalau tak silap saya di dalam kitab Al-Adhkar, Al-Huda Haji Harun, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kulim jelas, Alhamdulillah, khairun kasim, khairun hasim. Assalamualaikum Ustaz. Johor clear, elok, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Share terus tuan-tuan. Ahmad Saifuddin hadir Ustaz, Alhamdulillah. Tuan-tuan, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Adhkar, kalau tidak silap pembacaan saya dulu ni, dia membawa sebuah hadis Nabi SAW. Dia nak bawa hadis Nabi. Alhamdulillah, tapi sedih kuliah-kuliah tak boleh nak pi. Rindu sangat dengan kasih sayang Allah. Ya. Lah ni tuan-tuan, kuliah-kuliah dah tak boleh pi tuan-tuan ni macam dulu. Tak tahu bila nak buka tuan-tuan. Masjid nak buka bila kita tak tahu. Pengajian nak boleh jalan macam biasa tak tahu tuan-tuan. Tak tahu. Duduk dalam rumah. Orang tanya Ustaz. Tanya saya, Ustaz pasal apa Ustaz tak banyak live? Nak live ni boleh tuan-tuan, tak ada masalah. Tapi dia tak ada feeling tuan-tuan ni. Ni macam ni malam ni. Cacak telefon depan, saya duk tengok muka saya duk bercakap. Tengok muka saya duk bercakap. Atas skrin telefon ni dia naik jugalah Facebook tuan-tuan, meremut duk atas ni. Tapi tak nampak orang tuan-tuan ni. Feeling tu tak ada. Sebab tu saya jarang nak buat live. Ada sahabat-sahabat kita tiap-tiap hari buat live. Saya duk tengok, subhanallah, hebat. Saya tak erti tuan-tuan. Tak ada feeling, duduk cacak handphone depan, kita duduk bercakap, tengok muka kita. Lepas tu duduk baca tuan-tuan punya komen. Tak ada feeling. Kalau bahasa budak-budak muda, dia kata tak ada steam. Tak ada steam nak ceramah seorang-seorang ni. Dulu kita mengajak tuan-tuan ratus orang, 1000 orang duduk ada depan kita. Kita duduk pergi ceramah dulu, 1000 orang duduk ada depan kita. Dia ada feeling lah. Ni dia tak ada feel duduk cakap seorang-seorang ni tuan-tuan. Tak ada feeling. Tak tahu bila nak boleh mula lagi kuliah, kita tak tahulah. Tapi tak apalah. Mudah-mudahan malam ni jumpa di dalam talian pun. Syukur banyak-banyaklah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati. Baik, kita sambung. Imam An-Nawawi membawa sebuah hadis Nabi SAW. Di mana diceritakan ketika mana seorang sahabat Nabi SAW, saya lupa dah nama sahabat tersebut. Dia datang kepada Nabi.
Dia mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ni hati tak berapa nak tenang. Aku ni ya Rasulullah, hidup tak berapa nak tenteram. Hati tak berapa nak tenang, hidup tak berapa nak tenteram." Sebab apa dia? Damai sudah hilang. Kedamaian sudah dicabut. Kedamaian sudah diangkat. Kedamaian sudah dihilangkan oleh Allah di dalam dirinya. Dia tak ada rasa. Aku ni hidup tak tenang. Sopa dengan kita, tuan-tuan. Duk telefon ni, ustaz, saya ni serabut macam mana ustaz? Saya nak minta ni ustaz. Saya nak minta ni ustaz. Sebab apa dia? Kedamaian sudah hilang. Allah Ta'ala telah cabut kedamaian dalam diri. Jadi dia jumpa dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia nak mengadu kepada Nabi. "Ya Rasulullah, aku nak mengadu kepada kamu ya Rasulullah, masalah aku ni hati ni tak tenteram. Aku ni diri tak tenang. Aku ni akal fikiran aku ni tak berapa nak tenteram. Aku nak mengadu kepada kamu ya Rasulullah." Nabi ni, tuan-tuan, dulu ni, zaman Nabi ada, Nabi ni menjadi tempat rujukan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nabi ni, sahabat ada masalah, sahabat akan rujuk pada Nabi. Sahabat ada problem, sahabat akan tanya kepada Nabi. Lah ni kita Nabi tak ada dah, tuan-tuan. Nabi tak ada dah. Yang banyak babi lah ni. Nabi tak ada dah. Kalau ada siapa duk main mengaku Nabi, jangan duduk percaya. Tapi orang Melayu kita ni mengakulah, datang apa pun semua dia ikut. Mengaku Nabi ada pengikut, mengaku Tuhan ada pengikut. Zaman kita ni Nabi tak ada, tuan-tuan. Yang ada siapa dia? Ulama. Al-ulama warathatul anbiya, yang menjadi pewaris Nabi. Sebab tu hidup kita, kalau zaman sahabat dulu, mereka dengan Rasulullah ni mereka rapat. Mereka dengan Rasulullah ni mereka rapid, kata orang Kedah. Cukup close, kata orang Kok dia. Kita lah ni Nabi dah tak ada. Yang kita kena rapat, yang kita kena berdamping, yang kita kena duduk ni dengan siapa dia? Ulama. Berdampinglah dengan ulama ni, tuan-tuan. Ada masalah, rujuk kepada ulama. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kita nak balik kepada Allah, nak balik kepada Rasul, dalam erti kata ni, nak kembali kalau ada masalah pada ni, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis. Nak tahu ni macam mana? Kena rujuk kepada ulama, kena berdamping dengan ulama. Cari pula ulama yang boleh membawa kita kepada akhirat, yang boleh membawa kita selamat untuk balik ke akhirat. Jangan cari ulama pun ulama yang celaru. Ada ulama yang celaru. Hidupnya memikirkan dunia. Hidupnya memikirkan fulus. Al-fulusu fid dunya wal mampus fil akhirah. Dia duk cari dunia ni, duk cari duit dia. Jadi kembali kepada ulama, duduk dengan ulama, berdamping dengan ulama. Ada masalah, rujuk kepada ulama. Jadi sahabat ni dia mai tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku ni ada masalah ni. Hati tak apa nak tenteram, hati tak apa nak tenang ni." Jadi Nabi kata, "Nak apa?" Dia tanya kepada Nabi, "Ada tak apa-apa amalan yang boleh aku ambil, yang boleh aku jadikan dia sebagai amalan aku ni untuk menjadikan hati aku ni tenteram, untuk menjadikan hati aku ni tenang, untuk menjadikan dada aku ni lapang?" Tuan-tuan, kalau hati tak tenteram, duit banyak mana pun tak guna, tuan-tuan. Tak tenteram hati. Duduk dalam rumah besar, naik kereta mewah, duit berkepuk-kepuk ni, tuan-tuan. Kalau hati tak tenang, maklum-paklum, jangan duk sembang lah. Tak syok. Tak syok. Ada orang rumah besar, kereta mewah, duit berkepuk-kepuk, tapi hatinya tidak tenang. Allah Ta'ala cabut ketenangan daripada hati, tuan-tuan. Tu yang duk kena menyakit macam-macam. Ajak makan, mari kita makan, Pak Long. Allah, tak apa nak lalu, Ustaz. Pasal apa, Pak Long? Ni duduk depan kita ni dengan ketam, duduk depan kita dengan udang, duduk depan kita dengan sotong ni, Pak Long. Pasal apa tak lalu pula? Allah, Ustaz, semak perut, duk fikir anak lah, kena tangkap dengan polis pula, dah kes dadah. Nak buat apa, tuan-tuan? Mai pula bini lawa. Bini lawa. Tak apa nak tenang. Pasal apa? Bini curang. Kacau pula. Ni tuan-tuan, duit ni bukan menjamin kebahagiaan. Mai kita orang kampung pula duit haram tak ada.
Makan ni tak apa semua hilang. Habis masalah duit tak ada. Ada orang macam tu. Pergi orang tanya dia, hang ni telaga buruk ke? Siapa yang kata telaga buruk? Tak hilang. Tak hilang. Angkat tak depan dia roti canai, cerah. Letak depan dia tucuk, cerah. Kuih, cerah. Letak depan dia roti, cerah. Letak depan dia bihun, cerah. Letak depan dia kotiau, cerah. Letak nasi, cerah. Cerah belaka. Tapi masalah pada duit dah tak ada. Makan lalu duit tak ada. Jadi Nabi ni, sahabat ni mai tanya Nabi, "Ya Rasulullah, tolong berikan kepada aku ni suatu amalan yang aku nak beramai dengan amalan tersebut. Aku nak hati tenang. Aku nak jiwa tentera." Lalu Nabi SAW berikan satu amalan. Yang amalan ni saya minta kita sama-sama pakat buat, tuan-tuan. Amalan ni saya minta kita sama-sama pakat beramai. Satu doa ni, nak beramai ni waktu mana, Ustaz? Nak beramai ni waktu mana? Beramai ni waktu selepas setiap kali lepas solat. Doa ni. Doa ni kalau boleh jadikan amalan kita setiap kali lepas semayang. Banyak mana nak baca Ustaz lepas semayang? Bacalah kurang-kurang 3 kali. Paling cantik 20 kali setiap kali lepas semayang. Mayang sehari semalam 5 waktu, 2 kali 5, 100 kali kita baca sehari. Doa dia pendek ya, tuan-tuan. Doa dia pendek ya. Ustaz, macam mana nak baca ni Ustaz? Kami nak tulis. Tak payah, tuan-tuan. Balik sekali ni, habis kita punya live. Tuan-tuan kerat video ni. Tuan-tuan kerat. Lepas tu tuan-tuan ikut. Bila saya sebut, tuan-tuan baca, tuan-tuan ikut. Lah ni mudah. Tuan-tuan tulis pun tak guna. Pasal apa tak guna, Ustaz? Takut tulis boleh, baca tak hati. Ni pun masalah juga. Saya duk bagi doa ni dalam kuliah, tuan-tuan. Saya kata tuan-tuan tak payah duduk tulis lah. Nanti saya tulis. Dah, dia duk tulis juga, maklum tu. Dia tulis-tulis, habis kuliah dia mai tanya kita, Ustaz nak baca macam mana tak? Dia tulis pun dia tak boleh baca tamak kita. Ni masalah. Tulis reti, baca tak boleh. Ni masalah. Jadi tuan-tuan tak apa. Yang pertama, tuan-tuan boleh kerat balik video, tengok minit mana yang saya baca doa ni. Tuan-tuan kerat balik video ni. Ataupun nanti saya akan tulis bagi kepada pihak admin, mereka akan masukkan dalam Facebook ni, insya-Allah. Doa yang Nabi SAW ajak dipanggil sebagai doa ma'thur. Doa daripada hadis ataupun daripada Al-Quran dipanggil sebagai doa ma'thur. Baik. Doa dia bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ala nafsi wa mali wa dini. Allahumma radini biqada'ika wa barik li fima qaddira li hatta la uhibba ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajjalta. Sadaqallahul azim. Doa ni saya dah 3-4-5 tempat saya dah bagi dalam ceramah saya, 3-4-5 tempat, dan malam ni saya yakin banyak lagi yang tidak tahu doa ni. Saya nak bagi doa ni untuk amalan, tuan-tuan, dan kita nak ulas doa ni. Habis ulasan kita stop kita punya live, tuan-tuan pergi tidur, saya pun nak dena. Zalini lina, ingat akhirat hati tenang. Ustaz, tengok dunia sekarang ni dada sempit, ulama pun tak sepakat, kami rakyat yang biasa ni tak ilmu ni sedih. Tuan-tuan, dunia ni bila dia mai ke penghujung, dia mai kepada penghujung, dia mai makin penghujung, makin serabut dunia ni. Makin serabut. Sebab tu kalau kita baca lah, tuan-tuan, tentang sejarah para alim ulama, kita baca tentang sirah para nabi, kita baca tentang sahabat, cuba kita tengok, tuan-tuan, doa mereka apa dia? Ya Allah, jangan bagi kami ni hidup di zaman yang cukup banyak fitnah. Fitnah ni makna huru-hara, tuan-tuan. Sahabat minta, bila Nabi duk cerita tentang fitnah akhir zaman ni, sahabat duk minta, ya Rasulullah, tolonglah doa, bagilah kami ni tak mau nak berjumpa dengan fitnah akhir zaman ni. Hak kita duduklah ni, tuan-tuan. Kita duduklah ni, dia sangat tipis di antara hak dan batil. Garisan pemisah di antara hak dan batil ni sangat tipis zaman ni. Tuan-tuan, bukan kata tuan-tuan saja, saya pun duk, Allah, makin kita duk tengok ni makin celaru, makin kuih celaru. Tak ada. Nak cari ketenangan ni cukup payah. Sampai akhir zaman ni, nak cari ketenangan ni cukup payah.
Akhirnya tuan-tuan, kita lah ni. Macam mana hashtag orang nak buat lah. Kita jaga kita. Ni macam mana yang COVID ni tuan-tuan. Hashtag kita jaga kita. Cukup. Jaga diri kita. Banyakkan amalan, banyakkan doa. Nak selamat di fitnah akhir zaman ni. Tuan-tuan, kecelaruan ni bukan stop dekat ni. Dia makin lama, dia makin celaru. Dia makin lama, dia makin celaru. Dia makin lama, dia makin celaru. Sebab tu Nabi SAW telah berikan amalan ni kepada sahabat ni. Kita jadikan ia amalan. Apa dia maksudnya? Bismillahi ala nafsi wa mali wa dini. Dengan nama Allah, atas urusan diri aku, atas urusan harta benda aku, dan atas urusan agama aku. Kita minta kepada Allah. Ya Allah, Bismillahi ala nafsi. Ya Allah, dengan namamu, Ya Allah, aku letak urusan diri aku ni kepada kamu. Kita nak minta ke Allah, Ya Allah, aku nak letakkan urusan diri aku ni kepada kamu. Wa mali, Ya Allah, aku nak letakkan urusan tentang harta benda aku ni kepada kamu. Wadini, Ya Allah, aku nak letakkan urusan harta benda aku, urusan diri aku, urusan agama aku, wadini, kepada kamu, Ya Allah. Ini 3 perkara, tuan-tuan, yang besar. Letak kebergantungan mutlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan atas kepandaian diri kita, bukan atas kehebatan diri kita. Kalau Allah tidak bantu kita, Allah tidak tolong kita, kita takkan berjaya. 3 benda ni, tuan-tuan. Minta kepada Allah, Ya Allah, aku nak letak urusan harta aku, aku nak letak urusan diri aku nak letak urusan agama aku ni, Ya Allah, kepada kamu, Ya Allah. Tolonglah, Ya Allah, bantu aku di atas 3 urusan ni. Bantulah aku, Ya Allah, di atas 3 urusan ni. Urusan diri, urusan harta benda, urusan agama. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sidang penonton sekalian. Dalam hidup seharian kita ni, kita duk bekerja ni untuk 3 benda ni, tuan-tuan. Yang pertama, kita hidup ni untuk diri kita. Kita buat apa ni untuk diri kita. Yang kedua, kita nak untuk apa dia? Untuk sedikit harta benda. Kita bekerja, keluar pagi, balik petang, kadang-kadang sampai malam duduk balik ni, tuan-tuan. Untuk apa dia kita nak buat ni? Untuk apa dia? Maklum, untuk apa dia? Yang pertama, kita nak selesaikan masalah diri kita. Lepas tu nak cari reta sikit, nak selesai masalah anak pinak kita. Lepas tu, kita nak jaga agama kita. Sebab tu kita minta kepada Allah. Ramai orang bila dia persoalkan tentang diri, bicara tentang diri, dia rasa diri dia ni jadi macam ni sebab kehebatan dia. No! La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Nak letak mana kalimah ni? Alhamdulillah, Ustaz, saya ni mengaji ni, Ustaz. Daripada saya mengaji sekolah rendah, saya cerdik. Saya naik sekolah menengah, saya cerdik. Saya pergi universiti pun saya cerdik, Ustaz. Orang mengaji lebih kurang 3-4 tahun, saya mengaji setahun setengah, dapat dah degree, Ustaz. Sebab apa? Cerdik, Ustaz. Lepas tu saya masuk pula, Ustaz, buat pula master's degree, Ustaz. Alhamdulillah. Lepas tu pergi buat PhD pula, Ustaz. Lepas tu saya boleh pula profesor, mak dia, pak dia, apa semua tu boleh belakang dah, Ustaz. Profesor penuh, emeritus, profesor diraja. Semua dapat dah, Ustaz. Sebab apa dia? Saya ni hebat, Ustaz. Dia tak letak segala yang berlaku ni, bantuan ni, minallah, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak letak langsung tentang kebergantungan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak mau. Apa yang berlaku di dalam diri kita, apa yang nak berlaku dalam kehidupan kita, semuanya kita letak ini ke urusan Allah. Apa yang berlaku ni kerana kehendak Allah. Apa yang terjadi ni kerana kehendak Allah. Aku berjaya ni dengan izin Allah. Kalau aku gagal pun dengan kehendak Allah, ketetapan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni, tuan-tuan, tentang bila jadi isu COVID ni, tuan-tuan. Ramai mana, tuan-tuan, krisis COVID ni dengan akidah ni berjalan sekali. Sebab tu saya kata, ceritalah apa pun varian yang datang, Delta ke Beta apa semua ni, tuan-tuan, yang paling berbahaya adalah varian syirik. Berapa ramai orang dia meletakkan kebergantungan kepada makhluk, bukan kepada Allah. Ni, bismillah ya ala nafsi. Takut ni. Ustaz ni kita duduk ni, Ustaz dengar kata varian ni datang. Iya.
Kena ingat siapa yang menciptakan makhluk? Allah. Kalau Allah Ta'ala tidak izin, la hawla wa la quwwata illa billah, tak akan terjadi apa yang berlaku sekarang ni, tuan-tuan. Jaga, tuan-tuan, apa pun yang berlaku, jangan sampai merosakkan akidah kita. Nak letak mana, tuan-tuan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala cerita dah, bila kita ditimpa musibah, qalu, untuk apa dia yang kita kena kata? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Benda ni takkan terjadi biiznillah, dengan izin Allah. Takkan terjadi, tuan-tuan. Ada pula yang kata, itulah yang duk pergi cucuk vaksin semua ni tak yakin. Semua yang cucuk vaksin ni semua ni pengikut Dajjal. Semua yang cucuk vaksin ni semua yang tak yakin dengan Allah. Bukan macam tu. Saya ni masalah satu, bila saya bercakap lagi kasar. Tak cakap kasar, dia tak faham. Cakap lembut, dia melampau. Sebab tu saya ni kadang-kadang duk fikir, aku ni nak ulas tak ulas. Mau aku ulas ni masuk ni buah kasar tu. Tak cakap, dia tak faham. Cakap lembut, dia tak reti. Cakap kasar, dia terasa. Salah. Ni mai duduk kata ni vaksin ni apa ni pengikut Dajjal. Subhanallah. Kamu tak mau ambil vaksin, sudah. Orang yang nak ambil, jangan duduk kata apa dekat dia. Sebab apa kita ambil? Sebab kita berdasarkan kepada hadis. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Di antara manfaat kepada manusia yang lain apa dia? La darara wa la dirar. Nabi kata, jangan memudaratkan diri kita dan jangan memudaratkan orang lain. Kita ambil vaksin sebagai sebuah ikhtiar kita untuk kita nak jaga diri kita, nak cover diri kita dan nak protect masyarakat sekeliling. Kita berdasarkan hadis. Kamu tak mau ambil, silalah. Saya tak mau, ustaz. Saya tak apa, hang punya pasal. Hang punya pasal, hang tak mau ambil, hang punya pasal. Tuan-tuan. Oh, dia ni yang ni tak yakin ni, ustaz pergi ambil vaksin, ustaz tak yakin dengan Allah Ta'ala. Subhanallah. Subhanallah. Izwan Amrul, ustaz cakap kasar je ustaz. Rahman sekarang dah gila dah, kena keras ustaz, kasih dia orang dengar sikit. Ni masalah saya ni, tuan-tuan. Dalam masa Covid ni, korang live ni, tuan-tuan, kadang-kadang kata aku ni duk tengok, duk baca ni macam, ya Allah, mujung ustaz dah, motor ustaz ni, tuan-tuan. Dia kata ni yang pergi ambil, ustaz-ustaz yang pergi ambil vaksin ni semua ni tak yakin dengan Allah. Lah, sebab tu saya kata bodoh ni, tuan-tuan, ialah free, tapi jangan tapau sampai habis. Tinggal generasi belakang sama. Bukan semua orang dapat bodoh ni, hanya golongan yang dipilih. Orang yang ambil ada dasar dalilnya, ada dasar hujahnya, ada dasar pengambilan dia punya nasnya. Kita nak letak mana hadis Nabi, la darara wa la dirar. Nabi kata, jadilah kamu manusia yang tidak memudaratkan diri kamu dan jangan kamu memberi mudarat kepada orang lain. Nak letak mana? Dia kata ni, ustaz kita boleh yang makan makanan sunnah. Silakan. Kita yang duk cucuk vaksin ni pun, tuan-tuan, hari-hari habatus sauda dengan minyak zaitun duk makan. Tuan-tuan, mai rumah saya nak tunjuk. Gagah aku tak kepepak pokok zaitun dia lagi. Setiap hari kita duk makan minyak zaitun. Setiap hari kita duk makan habatus sauda. Ya, yang makanan sunnah kita amalkan. Doa kita baca. Ikhtiar cara perubatan pun buat. La ilaha illallah. Hei, tuan-tuan, ustaz saya tak mau vaksin. Hang punya pasal, hang pergi kat hang. Tapi hang jangan duk kata kat orang vaksin. Yang geng vaksin pula jangan duk kata apa, hang tak mau vaksin. Lepas tu bila kerajaan duk tetap yang tu tetap, yang ni dia ingat pula dah. Mampu tuan-tuan, kalau ikut orang ni mampu. Allahu Akbar walillahil hamd. Ni kalau duk gagah ulah lagi bab ni boleh maki, tuan-tuan. Kadang-kadang kita tak tahu lepa ni nak kena apa dia. Buh kayu 3 tengah 2 tengah, buh betul-betul tengah belakang tu pun dia faham kot. Ustaz, Allah ustaz,
Kita tak mau nak ambil vaksin ni ustaz pasal apa? Satgi cucuk-cucuk tu mati ustaz. La ilaha illallah. Tuan-tuan, sebab tu saya kata apa pun tuan-tuan, kita kena perkemaskan akidah. Saya kata tadi ni, perkemaskan akidah. Perkemaskan. Oh ni mak saya mati ni kerana cucuk vaksin ni. Subhanallah. Nak letak mana idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nak letak mana yang mematikan ni bukan disebabkan makhluk, yang mematikan kita ni adalah Allah. Bila sampai saja ajal, bila sampai saja time, kamu buatlah macam mana pun, mati tetap mati. Apa tu dia kata dah tahu kata mati ustaz duk cucuk apa vaksin ni kau suka hang lah, hang tak mau cucuk, hang punya pasal. Tapi jangan duk melabelkan orang yang cucuk ni sebagai pengikut dajjal. Ha ni masalah. Ulama Al-Azhar menetapkan keharusan untuk cucuk vaksin. Adakah ulama Azhar ni pengikut dajjal? Ha? Saya nak tanya, adakah kamu nak melabelkan ulama Azhar nu, masyayikh nu juga adalah pengikut dajjal? Subhanallah. Allah. Ni apa dia? Yang ni yang saya geram ustaz, dia orang dia laju lah. Ni tuan-tuan, melabel pengikut dajjal, label ni bukan tuan-tuan, bukan satu benda yang ringan tuan-tuan. Kita letak, ya Allah. Ustaz ni masalah je ustaz, ni vaksin ni ada babi ustaz. Ni masalah juga. Vaksin ada babi ni ustaz, ni masalah vaksin ada babi pula dah tuan-tuan. Dia pandai-pandai sambil dia duduk cakap bab vaksin tu haram ni ustaz, ni vaksin ni mau ada babi, sambil dia duduk isap rokok. Ada juga orang jenis tu, saya dah tengok dia duduk bahas bab vaksin haram sambil dia duduk isap rokok. Ni vaksin ni ustaz haram ni depa apa babi dalam vaksin tu duk pi cucuk kita tu ustaz, babi tu sebut babi. Saya tanya balik tu, rokok hang duk isap tu, awak dalam rokok hang tu ada habatus sauda ke? Awak dalam rokok hang tu ada yang zam-zam ke? Dalam rokok hang tu ada minyak zaitun ke? Dia waktu turun rokok dah, yang tu cerita lain. Kita tu cerita babi yang ni itulah hang cakap kadang-kadang cakap. Hantu mana ada babi, tak ada babi. Cakap, dengar orang cakap. Tu kita pun pergi kutip, cakap juga. Tu daripada cucuk tu, dia kata tu babi Ustaz. Awak daripada ambil babi sekok tu buh kat kepala bau hang ke? Tu pergi duk rojok masuk dalam kepala bau hang ke? Tak mau ambil sudah. Nah, lain lah kalau mereka duk pergi tangkap babi tu, duk rojok hang punya kepala bau tu, hal tu lain lah cerita. Tak mau ambil sudah. Zip mulut. Jangan duk kata yang ni nanti ni. Kalau mai apa nama dajjal ni lah, pengikut dajjal ni bila Allah tuan-tuan. Jangan. Diam. Tak mau sudah. Jangan tuan-tuan. Ni saya nak ulas ni. Kadang-kadang duk geram lama dah. Orang pergi semang kata ada babi, dia pun ada babi. Ada babi. Yang rokok duk kat mulut saya bukan nak tikai rokok dah. Nak isap silakan, tak ada masalah. Tak duk main tanya hukum kat saya lah. Ni main duk pintai rokok ni nak tanya isap rokok haram ke halal. Hak tu tak apa lah, ikut suka hang lah. Hang nak isap. Nak isap, rasa nak isap. Ni babi. Tuan-tuan, kita kalau tak, tu yang saya duk kata tu, kalau tak tahu, jangan duk bercakap. Nah, tuan-tuan bisa dengar tak saya punya kata-kata? Kalau tak tahu, jangan buat pala tahu. Nanti orang tahu kata kita tak tahu. Kita ni tak tahu kata orang tahu kata kita tak tahu. Lagi kalau orang tanya ni babi banyak mana bubuh, kacau. Lain kan tuan-tuan tak ya. Kalau lain lah tuan-tuan nampak babi duk beratuk tu, tempat pusat pemberian vaksin tu babi duk beratuk tu. Berkenang kandang babi duk ada tu. Kita pun lalu-lalu tak nampak orang nampak babi kan. Babi duk bunyi kiri kanan tu. Apa tu mai pula yang jenis apa tu, hak duk pakai tu. Apa tu? Angkasawan tu apa dia? Tu duk pakai macam angkasawan tu, apa PPE tu. Geng angkasawan tu duk mai tangkap babi. Tanya nak pergi mana ni abang? Ni nak pergi jolok dalam kepala orang lah. Tu lain dah cerita tuan-tuan. Kita serah kepada ulama lah. Pasal kita nampak dah babi sekok lepas nak rojok masuk dalam kepala bau kita.
Tak ada cakap. Tu saya kata saya malas nak ulas. Mau saya ulas tak kira kuih panjang. Ni baru keluar babi, tak kira keluar yang lain pula lagi. Lagi kita tarik balik matan doa kita ni. Yang pertama, kita serah kepada Allah tentang urusan diri kita ni. Kita serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita serah kepada Allah Ta'ala tentang urusan diri kita. Wa mali. Tentang harta benda kita. Hidup ni tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut, bunyi babi gitu kau ustaz. Nak tahu bunyi babi, mai duduk kat dia. Kita tengok babi hutan bunyi macam mana. Mai duduk kat kodiang tengok babi hutan. Tuan-tuan, babi pun tuan-tuan kadang-kadang kita panggil dia babi, dia malu. Cerita pasal babi pula ustaz. Itulah. Ni nak cerita damai yang hilang, bukan babi yang hilang. Tajuk kita malam ni tuan-tuan, damai yang hilang. Dia pergi kona pasal babi pula ke kat sini tu. Sekali tertukar sekali daripada damai yang hilang, babi yang hilang. Balik. Cerita pasal harta benda ni Allah Subhanahu wa ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Allah Ta'ala sebut. Ayat yang panjang kita ambil ringkasan pasal kita pun dah dekat-dekat dengan sejam dah tuan-tuan. Berapa minit dah kita live ni, berapa minit dah start kita tengok. Dia orang kata tak apa ustaz. Lajak pun tak apa. Senanglah hampa dengar. Aku cakap ni teruk nak mampu. Berkata tak ada masalah ustaz. Lajak ustaz. Kita dah 41 minit dah. Sikit lagi kita nak ulas. InsyaAllah pukul 10 paling lewat 10.30 kita berhenti. Tentang saya nak tengok cerita Tamil pula malam ni. Nak tengok cerita Tamil. Cerita Tamil ni seronok. Tuan-tuan kalau reti-reti layan, tuan-tuan layan cerita Tamil. Layan cerita Tamil ni, damai tak hilang. Tak layan cerita Tamil malam ni, damai hilang. Kelakar lah ustaz, baru saya tahu bodoh tu free. Bodoh tu free. Dan bodoh ni pula free. Yang kedua dia limited edition. Bodoh ni free dan limited edition. Bukan semua orang boleh dapat. Dia hanya limit kepada geng-geng hak tertentu ya bodoh ni tuan-tuan. Nah, yang pertama bodoh ni free, yang kedua limited edition. Baik. Tuan-tuan, balik-balik. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Al-Quran, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Dua benda yang manusia cari dalam hidup ni. Manusia cari dalam hidup ni dua benda ya tuan-tuan. Dalam dunia ni. Perhiasan kepada dunia ni kata Allah ada dua. Yang pertama apa dia? Harta benda. Manusia ni tuan-tuan dalam hidup ni dia banyak mencari harta benda. Dia bekerja untuk apa dia? Nak cari harta benda. Saya ni mai kerja ni ustaz, kalau ada lah duit-duit sikit alhamdulillah lah duk cadang nak beli rumah. Duk beli rumah ustaz lah, duduk rumah pula lekeh. Dia kata lekeh. Lekeh tu tuan-tuan tahu apa dia? Perkataan orang Kedah lekeh tu diambil daripada bahasa orang putih. Low cost. Rumah kos rendah. Boleh kat orang Kedah lekeh. Maklum duk mana Allah, duk kampung ustaz. Duk kampung. Duk kampung belah mana maklum? No lah, belah nak pergi Kulim nutang mana maklum? Naga Lilit. Naga Lilit. Maklum selamat no. Walaupun naga tu lilit maklum, dia lilit orang lain ustaz, maklum tak kena. Bila maklum peri tu abang lah rumah maklum tak mana saya nak pergi minum kopi, dia jawab tu, tak payahlah ustaz, pergi rumah maklum lekeh ya ustaz, lekeh, low cost orang Kedah. Berapa ramai orang Kedah ni dia duk cakap Kedah, dia duk cakap orang putih, tapi dia tak perasan tu bahasa orang putih. Ni nak cari rumah. Lepas tu duit ada nak buat apa? Saya ustaz duk ingat nak beli kereta baru lah ustaz. Kereta saya pun teruk dah ustaz. Duk start pun dia tak bunyi enjin dah. Enjin pun bunyi yang lain lah ustaz. Bila start ya, tukar. Dia suruh tukar. Start lagi, tukar. Dia kata tukar. Kereta pun duk suruh tukar lah ustaz. Orang semua kereta bangsa tekan saya duk tak ada duk pulas kunci dah. Saya duk pulas kunci ke ustaz. Duk ingat nak beli kereta baru ustaz. Beza ke? Tak beza ke? Ya. Tak payah tuan-tuan duk sembang pandai. Tak ada apa ustaz. Ni semua dunia belaka. Awak hang duduk kat mana? Hang duduk di dunia kan? Hang duduk di akhirat.
Bila kita tukar cerita ni dunia belakang Ustaz, dunia dalam yang bunyi dunia belakang Ustaz. Iyalah duduk dunia. Mau duduk dalam kubur tak duduk cerita lah nak tukar cerita baru. Ialah hidup dunia ni. Tak, saya rumah apa tak mau saya ada kira nak pergi ke akhirat. Tak apalah hang. Hang tak mau rumah apa tak apalah. Kok hang tak mau duduk dalam kemah apa silalah. Jangan duk kata ni dia mau dunia, belakang dunia. Ayolah kita hidup di dunia. Dunia ni Allah Ta'ala buat kepada kita. Taklah Ustaz, kita kena belajar zuhud. Zuhud nak mana apa? Hang tak tahu dia. Zuhud ni Ustaz Hakim belekat selai. Hak tu lah pakai pergi semayang. Hak tu lah pakai pergi kebun. Hak tu lah pakai pergi... Hak tu bukan zuhud bodoh. Tu sengket. Ni terkeluar dah bodoh. Tu sengket. Zuhud makna kita ambil dunia selagi mana dunia ni tidak melalaikan kita kepada Allah. Jangan disebabkan Allah Ta'ala kata disebabkan apa ni? An zikrillah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Ambil, tetapi jangan sampai kita ni lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tu yang tak boleh. Silakan nak kecapi kemewahan, silakan nak kecapi apa di atas dunia, selagi mana dunia itu tidak melalaikan, dunia itu tidak melupakan kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan ambil. Saya tak ada dunia belakang ikut suka. Hang tak mau, sudah. Dunia tak mau, kereta tak mau, rumah tak mau, janda lalu tak terjit mata. Hak tu pun kacau ke? Tuan-tuan, silakan ambil dunia. Saya punya satu kata-kata yang mudah, tuan-tuan. Ambil apa yang perlu. Nikmat apa yang boleh. Tetapi jangan disebabkan dunia kamu mencacatkan akhirat kamu. Itu saya punya falsafah. Ambil apa yang perlu di dunia ni. Nikmat apa yang boleh. Ambil apa yang perlu. Nikmat apa yang boleh. Tetapi harus ingat, jangan disebabkan dunia ini mencacatkan akhirat kamu. Senang. Ambil apa yang perlu. Atas dunia ni apa yang perlu, silakan ambil. Ustaz, saya perlukan rumah yang sedap duduk. Rumah yang selesa. Iya, ambil. Ustaz, saya perlukan kereta yang selesa. Iya, ambil. Selagi mana halal, jangan duduk lengak yang haram. Ambil apa yang perlu. Nikmat apa yang boleh. Dah tak boleh nikmat nak buat binatang apa, tuan-tuan? Nak makan sedap, makan. Dah orang duk pergi ambil peraca kain. Tahu peraca kain? Ada orang Kedah lah peraca kain. Peraca kain ni bahasa baku ni saya tak tahulah perca kot. Kalau orang KL dia panggil perca kain kot. Kalau Kedah dia panggil peraca kain. Tuan-tuan boleh tak? Peraca kain tahu tak peraca kain? Orang Kedah dia tahulah peraca kain. Kalau boleh kawan-kawan tolong orang KL dia panggil apa peraca kain? Kot mungkin mereka tukar perca kain kot. Kita panggil perca kain. Mau orang duk pergi ambil perca kain, duk sumbat, duk pergi rendam dengan ayak Yasin tu, duk main duk bubur kot bibir tu, baru anak makan. Tak ada lah. Nikmat apa yang boleh. Ambil apa yang perlu. Nikmat apa yang boleh. Alhamdulillah Ustaz, saya ni Ustaz nak makan. Makan selagi mana tak haram. Makan selagi mana tidak haram. Alhamdulillah Ustaz, saya suka apa mereka panggil apa, chop chicken chop apa semua, makan. Ustaz, saya nak makan apa, rimau menangis, rimau teriak, makan. Ustaz, saya nak makan. Apa yang boleh, makan. Sapu. Bismillah, makan. Tetapi, apa yang kita nak beritahu, jangan sampai duniamu mencacatkan akhiratmu. Yang tu kita tak mau. Jangan sampai dunia mencacatkan akhirat kita. Saya ulang lain, tuan-tuan. Tuan-tuan pegang prinsip. Ini prinsip saya dalam hidup saya. Ini prinsip saya dalam hidup saya. Ambil apa yang perlu. Nikmat apa yang boleh. Tetapi harus ingat, jangan disebabkan dunia ini mencacatkan akhiratmu. Tuan-tuan, jangan kita sampai duduk Allah tak boleh Ustaz, tak boleh Ustaz, tak boleh. Allah Ta'ala bagi tahu dah. Sediakan. Letak kebergantungan ya Allah tentang harta benda ni ya Allah. Aku letak kebergantungan aku kepada kamu ya Allah.
Yang memberi kesenangan ni ya Allah bukan diri aku tetapi kamu ya Allah. Yang memberi kemewahan kepada aku ni ya Allah bukan kerana hebatnya diri aku tetapi kerana kamu ya Allah. Tuan-tuan, sebelum kita nak live tadi ni lepas maghrib, saya sempat duduk selak-selak kitab sikit tuan-tuan. Saya duduk sempat duduk belik-belik kitab, saya duduk tengok apa yang saya nak bagi kat tuan-tuan malam ni. Saya nak baca satu hadis qudsi. Satu hadis qudsi saya catat. Hadis ni pun agak panjang juga. Tuan-tuan dengar betul-betul. Tuan-tuan dengar betul-betul apa yang hadis qudsi ni. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman. Kalau hadis ni tuan-tuan dia baca, dia ada pula muzik tu kat belakang tu, neo tu, dia boleh teriak tuan-tuan. Allah Ta'ala kata apa dia? Saya tak mau baca yang Arab tu, panjang. Mau baca Arab pun nak kena terjemah hak Melayu pula. Baik saya baca hak Melayu terus senang. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman, wahai anak-anak Adam, kata Allah. Wahai anak-anak Adam, kita. Janganlah kalian takut terhadap kekuasaan. Allah Ta'ala berkata, wahai anak Adam, wahai hamba-Ku, jangan kalian takut dengan kekuasaan. Sebab apa dia? Selamanya kekuasaanku lah yang kekal. Dan kekuasaanku takkan pun pernah habis selamanya. Allah Ta'ala berkata, wahai anak Adam, jangan kamu takut dengan kekuasaan. Orang yang memiliki kekuasaan, kamu jangan takut. Kamu jangan takut. Ni kita ni kadang-kadang hormat orang sebab apa? Sebab dia ada kuasa. Cih! Sebab apa kita tunduk? Sebab dia ni hebat, dia ada kuasa. Cih! Jangan. Kalau orang yang ada kuasa nak menzalimi kamu, doa kepada Allah. Kalau ada orang yang ada kuasa nak penaya kamu, doa kepada Allah. Allah Ta'ala beritahu, wahai anak Adam, janganlah kamu takut terhadap kekuasaan. Sebab apa dia? Selamanya kekuasaanku lah yang kekal dan kekuasaanku tidak pernah habis selamanya. Yang berkuasa ni Allah. Itu yang pertama Allah Ta'ala bang. Yang kedua Allah Ta'ala kata apa dia? Wahai anak Adam, jangan takut atas sempitnya rezeki. Hartaku banyak tak terhingga, kata Allah. Dan selamanya takkan pernah habis. Subhanallah. Wahai anak Adam, hampa jangan duk takut masalah rezeki hampa. Hampa jangan takut masalah rezeki hampa. Allah, ustaz saya ni macam tak cukup. Tak. Sampai hang duk fikir masalah rezeki, hang tak pernah berdoa kepada Allah. Hang duk fikir masalah rezeki, hang tak pernah nak beribadah kepada Allah. Jangan. Buat yang Allah Ta'ala suruh. Ikhtiar setakat mana mampu. Selebihnya, fatawakkal ala Allah. Kena bertawakal dengan Allah. Allah Ta'ala kata, wahai anak Adam, jangan takut atas sempitnya rezeki. Sebab aku nak habak dekat hampa ni apa dia? Yang pertama, aku nak habak harta aku ni banyak tak terhingga. Dan selamanya takkan habis. Tuan-tuan, Allah Ta'ala kata lagi, ya bani Adam, khalaqtuka lil ibad, fala tal'ab. Allah Ta'ala kata, wahai anak Adam, khalaqtuka lil ibadah. Aku menciptakan hampa ni untuk apa dia? Untuk hampa beribadah. Aku ciptakan hampa ni untuk apa dia? Untuk hampa beribadah, kata Allah. Ni aku cipta hampa ni untuk beribadah. Hidup ni buatlah apa pun asalkan dia jadikan hidup ni sebagai ibadah. Mudah cakap begitu. Tuan-tuan nak buat apa dalam hidup, tuan-tuan buat. Selagi mana tuan-tuan kena fikir apa yang aku buat mesti dijadikan ibadah. Ibadah ni dia bukan setakat semayang je tuan-tuan. Ibadah ni bukan setakat ibadah ni dia bukan setakat kita baca Quran. Ibadah ni bukan setakat kita duduk sedekah dan sebagainya. Dah. Hidup ni tuan-tuan kena create dia jadikan ibadah. Aku pergi kerja aku kena jadikan dia ibadah. Macam mana kerja jadi ibadah? Perbetulkan niat bagi elok-elok. Ini asas nak jadikan sebuah amalan kita ni, perbuatan kita ni ibadat atau tidak. Letakkan niat kita elok-elok. Aku nak pergi kerja aku ni niat, ya Allah, aku nak pergi kerja ni atas apa dia? Tanggungjawab di rumah ni, ya Allah, berapa biji mata tu ada tu. Aku nak pergi buat ibadat, aku nak pergi kerja ni, kerja yang jadikan ia sebagai ibadat. Buatlah apa pun. Si ibu
Isteri, masak jadikan ibadah. Ya Allah, aku masak ni, ya Allah, nak bagi anak-anak makan, ya Allah, nak bagi suami makan, ya Allah. Jangan duk beletiak. Ni lelaki suruh masak, beletiak. Ni bukan isteri-isteri yang duk ada dalam ni lah, isteri yang tak ada tu. Sambil duk masak lelaki dia, pagi nasi lemak, tengah hari nasi belauk, petang cucuk macam pedak, malam alim pula sambil duk masak tu, sambil duk beletiak. Ni bangsa binatang apa tak darah, tak kenyang-kenyang, tak larat nak masak. Jangan maklum, jangan. Mampu cepat lagi enam terkedarah hari kerja ni, bagi aku nak kena masak ini terkedarah, ni bangsa terkedarah perut macam mana, tak, jangan maklum, jangan. Zik mulut. Berapa ramai ambil duk masak, ambil duk beletiak. Allah itu dengan sakit nak mampu dah, tak mampu lagi itu duk hak aku ingat nak mampu dah, tak mampu lagi. Allah maklum. Masak sudah lah maklum. Hak Pak Long ni pun makan sudah dah, duk banyak akal kan. Kalau kena luk kemarin perangat ni tak mau makan dah. Aku tak boleh ni jenis perangat ni. Aku tak boleh ni jenis perangat. Ambil yang ni pun. Mau nak makan lebih-lebih beli. Kalau ada food panda, tuan-tuan beli. Nak makan tekan je, pok tu hantar. Nak makan tekan je, pok tu hantar. Dan saya nak pesan pula dekat ni maklum-maklum ni, akak-akak ni. Ni saya nak minta ke akak-akak ni. Kalau boleh lah, kalau boleh, tak boleh tak apa. Kalau boleh saya nak minta, ialah ni ada perkhidmatan food panda lah, tak food panda apa semua ada ni. Saya nak minta ke akak-akak, kalau suami nak makan, masaklah kau, jangan duk kerak beli ingat food panda tu. Sebab apa Ustaz tak mau beli ingat food panda tu? Sebab apa? Sebab takut sagi pi akhirat maklum-maklum oi, budak hak duk bawa motor food panda tu masuk syurga dulu pada maklum. Budak-budak tu masuk syurga dulu pada maklum. Sebab apa dia? Kajian duk jaga Pak Long makan. Hak maklum haram tak jaga. Hak Pak Long pun makan jangan memilih sangat. Apa orang masak tak atas tu makan sudah. Jangan duk memilih sangat. Nah, saya nak pesan. Kalau boleh Ustaz, saya ni duk masak. Jadikan masakan kerja buat kita dalam rumah tu sebagai ibadat. Jadikan dia sebagai ibadat. Ustaz, saya tak tahu tanya orang. Niat tu mau bagi betul. Ya Allah, aku nak masak ni, ya Allah, aku nak jamu suami aku makan, aku nak jamu anak-anak aku makan. Niat elok-elok. Niat tak elok tak mau. Minum masak, ya Allah, ya aku masak ni, ya Allah, nak bagi anak haram tu makan. Jangan maklum, jangan maklum. Jangan nak bagi anak tu makan, ya Allah, kontor tu terkedarah lah, tak mandi-mandi. Jangan maklum. Niat bagi elok-elok maklum. Niat bagi elok-elok. Dan niat bagi elok. Wahai anak Adam, aku ciptakan hampa ni untuk beribadah. Jangan duk main-main atas dunia ni. Main-main ni lagu mana tuan-tuan? Sampai terlupa nak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku telah menjamin rezekimu. Kata Allah Ta'ala, rezeki hampa ni aku telah jamin. Maka jangan hampa berasa lelah. Kena banyak-banyak bertawakal dekat aku. Menyerah kepada aku. Bak rezeki hampa tu hampa tak ada fikir. Hampa duk fikir apa? Tuan-tuan, masalah kita dalam hidup ni tuan-tuan, yang kita duk rasa damai ni dah tak ada, ketenangan ni dah tak ada tuan-tuan. Ni yang tajuk kita ni, damai yang hilang ni tuan-tuan. Sebab apa dia? Sebab dalam hidup ni kita banyak duk fikir kerja Allah daripada kita banyak duk fikir kerja kita. Dalam hidup ni kita banyak duk fikir urusan Allah. Bak nak bagi rezeki bukan kerja kita. Bak nak mengatur rezeki bukan kerja kita. Bak nak bagi rezeki itu urusan Allah. Bak nak atur masalah rezeki ini, semua itu kerja Allah, bukan kita. Bukan kerja kita tuan-tuan. Kerja kita apa dia? Beribadah kepada Allah. Masalah kerja kita pun tak selesai, duk fikir masalah kerja Allah. Ini masalah kita ni. Fikir apa? Tawakal, serah kepada Allah. Sebab apa dia? Allah Ta'ala dah atur dah rezeki kita. Lalu Allah Ta'ala kata, demi kemuliaan dan kekuasaanku, jika kamu reda terhadap ketentuanku atasmu, kalau kita reda ketentuan Allah yang Allah Ta'ala tetapkan ke atas kita, maka aku akan bahagiakan hatimu dan memberikan gantinya. Dan bagiku kamulah hamba yang terpuji, orang yang terpuji.
Allah. Kalau hampa redha dengan apa yang aku tetapkan ke atas hamba. Kalau hampa redha, kata Allah, apa yang aku tetap, apa yang aku dah bagi, kalau hampa redha, kata Allah, ni aku nak abang, kalau hampa redha di atas segala ketentuanku kepada hampa, Allah Ta'ala kata pada dia, maka aku akan bagi hati hampa ni bahagia. Hati hampa ni akan aku bagi bahagia. Allahu Akbar. Dan bagi Allah, hampa itulah, bagi aku, hampa itulah hamba yang terbaik. Kalau redha, tuan-tuan, kalau redha, hati kita akan tenang, damai tak akan hilang. Ni apa yang Allah Ta'ala bagi. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kalau mai musibah, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kalau mai musibah, tuan-tuan, kalau mai musibah, ustaz saya ni, ustaz, rumah saya ni kena pecah masuk. Sabar, maklum. Sabar, abang sabar. Ustaz boleh duk kata sabar. Oh, ustaz tak kena. Tu dia duk bagi kat kita. Dia duk bagi kat kita. Sabar, sabar, sabar. Orang sedih nak mampu duk kata sabar, sabar, sabar. Sabar, abang sabar. Oh, dia duk main aku tu. Jangan, maklum, sabar. Bila kita kena musibah, Allah Ta'ala ajak kepada kita, Nabi dah ajak kepada kita, bila kena musibah ni kena baca apa dia? Kena baca Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Serah balik kepada Allah. Lepas tu Nabi ajak kita apa dia? Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, tolong gantikan musibah ni dengan pahala. Wa akhlif li khairan minha, ganti balik apa ni dengan lebih baik. Selesai masalah. Ni dia jekah kita, sabar, 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 tak kena kat dia, sabar, sabar. Kacau belum. Ni apa yang duk berlaku ni, tuan-tuan, dalam hidup kita ni, serah balik kepada Allah. Allah, aku redha dengan apa ketentuan kamu, ya Allah. Aku redha. Sebab tu dalam doa tu kita baca apa dia? Dalam doa tadi ni, tak kita sambung doa tu, tuan-tuan. Minta dulu ke Allah. Minta ke Allah, yang ni. Serah tiga benda ni. Redha dengan ketetapan Allah demi kekuasaan. Lalu Allah Ta'ala kata pada dia, kalau hampa redha, aku bahagiakan hati hampa, aku berikan ketenangan kepada hampa, dan hampa tu hamba yang paling terbaik bagi aku. Dan jika kamu tak redha, kalau hang ni tak redha dengan ketetapan aku, kata Allah, demi kekuasaan dan kemuliaan aku, tidak akan aku berikan dunia ni kepada kamu. Dan kamu berlarilah macam mana pun duduk ligan dunia, tak lain dan tak bukan hanya seperti hantu-hantu yang berlari pada waktu malam. Allah. Kemudian kamu takkan dapat apa-apa pun kecuali apa yang telah aku tetapkan kepada kamu. Tuan-tuan, kena redha, kena redha. Kena redha, tuan-tuan, kena redha. Sebab tu dalam doa yang kita baca tadi, Nabi ajak yang pertama, Bismillahi ala nafsi wa mali wa dini. Allahumma radini biqadaika. Doa tu kita baca, ya Allah, tolong letakkan dalam diri aku ni, ya Allah, perasaan redha di atas segala ketetapan kamu kepada aku. Allahumma radini biqadaika. Dalam hidup ni, ya Allah, kamu tetapkan kepada aku ni, kamu tentukan kepada aku ni macam-macam, ya Allah. Aku mohon kepadamu, ya Allah, tolong letak satu perasaan dalam diri aku ni, apa dia? Dalam hati aku ni, apa dia? Perasaan redha di atas segala ketetapan kamu. Allahumma radini biqadaika. Ya Allah, tolong letak perasaan redha dalam diri aku, dalam hati aku ni, di atas segala ketetapanmu yang telah kamu tetapkan kepada aku, ya Allah. Tuan-tuan, larilah kok mana pun, tuan-tuan. Larilah kok mana pun. Kita hidup ni segalanya, semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta. Bila aku jadi redha, tadi Allah Ta'ala sebutlah hadis kursi, aku akan berikan ketenangan dalam hati kamu. Aku akan limpah ruahkan ke atas kamu. Dan kamu menjadi hamba yang terpuji di sisi aku, kata Allah. Allahumma radini biqadaika. Ya Allah, tolong letak perasaan redha dalam diri aku ni. Wa barik li fima qaddara li. Bila aku redha kepada kamu ni, ya Allah, ketetapan ini, ya Allah, kamu tolonglah berkati di atas segala apa yang telah aku redha. Bila aku redha, kamu tolong berkati hidup aku, ya Allah. Hatta la uhibba ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajjalta.
sehingga aku ni tak jadi golongan hamba ya Allah yang suka ta'jila ma akharta, duk ligan, duk kejar. Orang Kedah kata segala ketetapan kamu yang lewat aku dapat, aku duk kejar nak suruh kamu bagi cepat. Ada jenis panggil lagu tu tuan-tuan, benda yang Allah Ta'ala tetap lambat, dia duduk kejar nak suruh Allah Ta'ala bagi cepat. Nikah dapat tahun dah, nikah tak dapat anak, nak buat macam mana? Ekor ni pun kuih lama awak dia kuih panas. Kau tajuk kita kuih panas. Nikah tuan-tuan tak dapat anak. Balik kampung mak mentua duk tanya ni, hang ni bila lagi bini hang ni nampak macam tak dapat apa. Perut pun duk nampak boroi, bukan boroi sebab ada anak, boroi makan terlebih. Dia duk tanya lagu tu. Maklum kalau menantu kita tak mengandung lagi, maklum tak duk tanyalah. Doa banyak-banyak. Balik pula orang kampung kata, hang anak hang tak ada, bini hang tak beranak lagi, tak ada, nak buat macam mana? Kerja bagi anak ni bukan kerja manusia, tu kerja Allah. Kena redha dah tuan-tuan. Nak buat macam mana? Pergi cek kesuburan, cek doktor kata subur dua-dua. Dia jekah doktor, dah tahu subur pasal apa tak ada anak. Doktor kata jangan duk marah saya. Tak marah apa, cek lah betul-betul subur ke tak. Doktor kata mengikut daripada hasil kajian saya ni, tuan subur dan puan pun subur. Dah subur. Dia tepuk meja doktor, tepuk terangkat habis fai-fai atas meja doktor. Dah subur pasal apa tak ada anak. Doktor kata minta maaf dah tuan, saya doktor pakar subur ni pun 16 tahun dah menikah haram tak ada anak. Dia pun tak ada anak, doktor pakar subur. Tuan-tuan, nak buat macam mana? Kena redha lah. Kena redha. Anak ni bukan mangsa duk, macam saya duk kata dalam ceramah selalu, anak ni bukan mangsa duk pergi ambil tanah liat duk geletir-geletir buat tuan-tuan. Kalau anak ni bangsa duk pergi ambil tanah liat duk geletir buat, daripada asar nak sampai maghrib 3 orang anak kita boleh buat duk geletir depan rumah. Tok Imam lalu, "Oi, buat apa Den?" Tok Imam tak buat apa, dia buat anak baru nak masuk dua. Kalau jenis anak ni mangsa geletir buat, tambah tak ada kerja apa dari PKP ni tuan-tuan. Perasan selera anak pulang rumah kalau jenis mangsa duk tenyeh tanah liat buat. Anak Allah Ta'ala nak anugerah, dia nak bagi, dia tak bagi tu kerja dia, bukan kerja kita. Hak tu kadang-kadang Allah Ta'ala bagi. Hang nikah 2 tahun, hang nikah 3 tahun, hang nikah 4 tahun, pak baru aku bagi anak. Jangan duk kejar Allah. Allah Ta'ala tahu apa yang terbaik untuk kita. Minta. La uhibba ta'jila ma akharta. Ya Allah, aku minta kepada kamu ya Allah, tolonglah ya Allah, jadikan aku ni di kalangan hamba. Hamba yang macam mana? Hamba yang tak berapa nak pulun duk keras. Benda yang kamu takdirkan lewat, aku duk pulun keras nak bagi benda tu sampai cepat. Tak mau ya Allah. Wala ta'khira ma ajjalta. Dan aku pula tak mau jadi golongan ya Allah. Jadi golongan yang lagu mana? Golongan yang kamu jadikan. Apa ni? Wala ta'khira ma ajjalta. Hatta la uhibba ta'jila ma akharta wala ta'khira ma ajjalta. Benda yang kamu takdirkan sampai cepat, nak suruh dia jadi lambat. Tak mau ya Allah. Yang tadi la uhibba ta'jila ma akharta wala ta'khira ma ajjalta. Benda yang kamu takdirkan lambat, apa takdirkan cepat, duk minta pelambat. Ada juga macam tu. Tu ya Allah, ni aku sakit ni ya Allah, awak lamai ya sakit ni cepat ya Allah. Ya Allah, sakit ni awak lamai cepat bagi lambat. Ataupun nama dia naik haji. Kacau tuan-tuan. Saya jumpa baru ni satu orang. Tuan-tuan. Duk teriak ni depan saya ni. Orang Melayu kata menangis air mata darah. Dia gagah darah tak keluar Duk teriak depan saya ni, duk teriak. Saya tanya pasal apa ni abang, duk teriak pelik ingat ni pasal apa? Dia kata, Ustaz, saya menyesal betul-betul Ustaz. Pasal apa? Saya ni, Allah Ta'ala dah bagi rezeki ni Ustaz, 2 kali dah nama saya ni dipanggil untuk menunaikan haji. Lepas tu, saya tak pi Ustaz. Saya pun tak tahu pasal apa. Yang saya tak mau pi tu, saya pun tak kerti pasal apa Ustaz. 2 kali dah Allah Ta'ala takdir saya ni, nama ni. Tak mau pi. Lah ni Ustaz, Allah Ta'ala tutup peluang nak pi, baru terhegih-hegih nak pi Ustaz.
Ada pula dulu tak mau. Sebab tu kita tak mau. Kita nak jadi golongan yang macam mana? Kita nak jadi golongan yang senantiasa redha dengan ketentuan Allah. Allahumma radini biqadaika. Doa ni tuan-tuan baca. Ya Allah, tolong letak perasaan redha. Jadikan aku ni tergolong dalam hamba kamu yang redha. Hamba kamu yang redha dengan segala ketetapan kamu. Bagi duduk benda tu dalam hati. Anugerahkan kepada aku benda tu, ya Allah. Tuan-tuan, doa ni tuan-tuan, bacalah 3 kali lepas sembahyang. Habis antara doa kita, tuan-tuan nak minta apa, mintalah tu. Bismillahi ala nafsi wa mali wa dini. Allahumma radini biqadaika wa barik li fima qaddara li hatta la uhibba ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajjalta. Banyak benar nak baca 3 kali. Kalau boleh baca 20 kali, lagi baik tuan-tuan. Setiap kali lepas sembahyang. Tanya pula sembahyang mana ustaz? Sama ada yang fardu ataupun yang sunat. Baca lah. Banyak kalau baca doa sikit tambah-tambah lah ni maklum, paklong. Tak kalut nak pergi mana lah ni. Nak kalut pergi mana, tak ada kalut nak pergi mana. Dulu ialah kalut beralih kanan, Assalamualaikum warahmatullahi, beralih kiri, Assalamualaikum warahmatullahi, hilang. Hilang. Sampai awal tarik, baca doa sikit, tak baca doa dia, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah macam biasa, amin ya Rabbal Alamin, belah keluar. Lah ni tak kalut pergi mana, bacalah. Mudah-mudahan tuan-tuan, kalau kita amalkan doa ni, kita amalkan apa yang Nabi SAW sampaikan kepada sahabat yang mengadu dekat Nabi, mudah-mudahan saya mendoakan kepada Allah, tuan-tuan doa, mudah-mudahan kita ni menjadi golongan yang damai tidak hilang. Kita tak mau jadi golongan yang damai hilang, kita jadi golongan yang damai tidak hilang. Allah Ta'ala berikan ketenangan dalam hidup kita. Allah Ta'ala anugerahkan ketenteraman dalam kehidupan kita. Allah Ta'ala berikan hati kita ni lapang, tuan-tuan. Hati kita lapang. Sebab tu Nabi kata, laisal ghina an kathratil arad, walakin ghina nafs. Bukan orang kaya, orang yang kaya harta benda. Rumah besar, kereta mewah, duit berkepuk-kepuk. Itu bukan orang kaya lagi, tuan-tuan. Bukan orang kaya lagi. Nak kahwin boleh duk main habak. Ya, saya kalau kahwin dekat bini saya boleh bagi 1 juta sebulan. Itu bukan orang kaya lagi, tuan-tuan. Contoh. Jadi tuan-tuan kata, saya duk kata ke orang pula, tak, contoh. Dia nak kahwin, lepas tu dia duk cerita habis dekat orang. Saya kalau saya kahwin dengan dia ni, saya boleh bagi 1 bulan 1 juta. Contoh. Ini berlaku dekat Zimbabwe. Nak bagi juta kan, bagi 10 juta sebulan. Hang punya pasal, tak ada cerita ke orang lah. Tapi contoh, itu kan contoh saya kata. Bukan orang kaya lagi, tuan-tuan. Walaupun dia tawak 1 juta sebulan pun kawan tak mau. Walaupun hang muda dia tua. Contoh. Bukan orang kaya, orang yang duit berkepuk-kepuk. Kalau tanya kepada kita, Ustaz, orang kaya tu macam mana Ustaz? Saya akan jawab, orang kaya tu duit banyak lah. Tuan-tuan akan jawab, orang kaya ni Ustaz, dia boleh pakai Rolls Royce. Nak sebut membayar Rolls Royce tu, bawa kereta tu. Yang payung duduk kat tepi pintu tu, Rolls Royce ke apa tak, dia panggil tu. Nak sebut membayar. Orang kaya ni tuan-tuan bukan boleh pakai Rolls Royce tu. Rolls Royce, orang kot dia panggil Rolls Royce, dia kata. Tak beli kereta Rolls Royce tu tak. Nak beli Rolls Royce apa, saya bukan jenis yang boleh bagi juta sebulan. Ni bukan. Hak kaya ni tuan-tuan, bukan yang rumah besar. Rumah besar, subhanallah. Daripada ruang tamu pergi ke dapur, pergi balik boleh jamak qasar, punya besar. Tu bukan orang kaya lagi. Orang kaya ni tuan-tuan bukan orang duit yang berkepuk-kepuk, duit berkepuk-kepuk dah. Tapi Nabi kata, laisal ghina an kathratil arad, walakin ghina nafs. Akan tetapi orang kaya ni Nabi kata, yang macam mana? Orang yang kaya jiwanya. Orang yang kaya jiwanya. Kaya jiwa ni macam mana? Dia cukup. Kena ada sifat qanaah. Qanaah dalam hidup. Apa yang ada, alhamdulillah. Bila kita bersyukur, Allah Ta'ala tambah. Bila kita kufur, Allah Ta'ala sediakan azab. Pilihlah nak yang mana pun, tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan saya doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Ta'ala menjadikan diri saya, Allah Ta'ala menjadikan diri tuan-tuan
di dalam golongan hamba-hamba yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat Allah. Hamba-hamba yang senantiasa redha dengan segala ketetapan Allah. Conclusion daripada bicara kita malam ni, tuan-tuan. Kesimpulan daripada apa yang kita bicara malam ni, tuan-tuan. Untuk mengelakkan kita ni menjadi golongan yang damai hilang dalam hidup ni, yang pertama, tuan-tuan, kena meletakkan kebergantungan hidup ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Letak mutlak solid kebergantungan hidup ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tuan-tuan, kena menjadi golongan hamba yang senantiasa redha di atas ketentuan Allah Ta'ala. Dua benda ni yang dapat kita kupas malam ni. Dalam lebih kurang dalam sejam berapa minit ni. Sejam suku ni, tuan-tuan. Sejam 15 minit sedap tak sedap ni, tuan-tuan. Kita ambil dua benda ni dulu. Nak cakap banyak, kot tak ada nak buat. Untuk ni kita ambil dua benda ni dulu. Yang pertama, kita ambil apa dia? Kita ambil yang pertama, jadilah golongan hamba yang meletak kebergantungan hidup mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jadilah golongan hamba yang senantiasa redha dengan ketetapan Allah. Tuan-tuan, dunia Allah Taala cipta untuk kita. Saya ulang balik, tuan-tuan. Ambil apa yang perlu. Yang tak perlu jangan ambil dalam dunia ni. Yang tak perlu jangan ambil. Ambil apa yang perlu. Ambil apa yang perlu. Dua, nikmat apa yang boleh. Ambil apa yang perlu, nikmat apa yang boleh. Tetapi kena ingat, jangan menjadikan dunia kamu penyebab merosakkan akhirat kamu. Ini tuan-tuan kena ambil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan. Apa yang saya bicarakan malam ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kefahaman untuk diri saya yang berbicara dan diri tuan-tuan yang mendengar. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada pihak online Majlis Ilmu, kepada pihak Al-Kahfi Production yang menjemput dan memberi ruang ini kepada saya. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga kepada tuan-tuan yang cukup setia live kita, hampir mencecah dekat 1K views kita tadi. Tuan-tuan, terima kasih banyak-banyaklah. Nah, mohon maaf kalau ada tersalah, tersilap, terlanjur kata, terlajak bicara, terkasar bahasa. Saya minta maaf banyak-banyak, tuan-tuan. Mudah-mudahan siapa yang hadir, kita yang hadir pada malam ni, walaupun tuan-tuan saat keluar, saat masuk, saat keluar, saat masuk, saat keluar, saat masuk, dengar-dengar tuan-tuan keluar pergi murah kencing masuk pula, lagi dengar-dengar pergi murah berak masuk pula, lagi pergi makan pada isap rokok apa semua ni. Saya doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati, Allah Taala berkati pertemuan kita, Allah Taala berikan rahmat dalam pertemuan kita, insya-Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan, terima kasih. Roslan Lan nanti buat live lagi ustaz, insya-Allah, insya-Allah. Doa. Doa-doa, tuan-tuan. Kadang-kadang saya memang tak ada live secara publish di media ataupun di ni, tuan-tuan. Boleh kata setiap hari jugalah, setiap hari 1 dan 2 program ceramah ni ada, tuan-tuan. Walaupun tak pergi duk ceramah luar, ceramah secara online ni ada, tapi cuma jarang saya nak perum keluar lagu ni. Yang banyak selalu kita buat Zoom meeting, duduk dalam tu. Bila duduk dalam tu, dia ada muka-muka orang ni. Walaupun tak hadir secara seketul depan, dia duduk ada dalam tu, boleh juga kita tengok muka. InsyaAllah, tuan-tuan. Terima kasih banyak-banyak. Kita dah bersua hampir 1 jam 20 minit. Yusnizam, Yusuh, cerita time nak mula dah. Mula dah. Tu isteri saya duduk tengok 3 kali duduk main ketuk pintu. Tuan-tuan, insyaAllah. Panjang umur, murah rezeki. Jumpa lagi. Doa kita semua, mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat wabak ni dengan secepat mungkin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita nikmat untuk hadir duduk dalam majlis ilmu semula. InsyaAllah kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا
وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يكشف أحد غيره. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Maaf semua, selamat malam. Banyak umur, murah rezeki. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Maulid Nabi ni tuan-tuan di negara kita lah sama sahaja macam sambutan-sambutan yang lain. Ustaz ceramah tajuk Ma'al Hijrah. Yang saya agak confused dan pening sikit, isu ni hanya timbul ketika Maulid Nabi. Dan sedangkan apa yang dibuat ketika Maulid adalah benda yang sama.